Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, rakyat jaga rakyat, kerajaan kayangan susah turun ke bumi. Berita dipetik dari Malaysia Deadline. Berita sepenuhnya. Nafsu memuncak pemimpin kerajaan untuk mengekalkan kuasa dan pangkat serta kedudukan semasa sendiri mengakibatkan nasib rakyat menjadi korban banjir teruk di beberapa negeri. Kerakusan kerajaan pimpinan Ismail Sabri untuk mengekalkan dan memusatkan kuasa politik menyebabkan nyawa rakyat terancam. Amalan ini berterusan sejak ketika permulaan wabah COVID-19 sehingga bencana banjir. Semakin ramai menteri yang kini berjumlah lebih 70 orang dan penasihat menteri, Perdana Menteri yang dilantik semakin bercelaru dan tiada arah tuju kerajaan hari ini. Ramai pemangku jawatan penting dilantik tanpa mengetahui apakah tugas mereka walaupun puluhan ribu gaji dibayar sebulan. Itu pun Perdana Menteri memberi markah ajaib 90% atas prestasi mereka. Pelantikan tersebut adalah semata-mata sebagai ganjaran mengumpul kuasa serta wang orang politik tamak dan bukan untuk menjaga kebajikan rakyat yang semakin susah. Di tengah-tengah berlaku banjir dahsyat di Selangor, Kuala Lumpur dan negeri-negeri melibatkan ratusan ribu rakyat, UMNO dan Bersatu meneruskan Majlis Besar Mesyuarat Utama mereka di Lembah Kelang. Parti Bangsa Malaysia yang baru ditubuh pula meneruskan Majlis Besar-besaran penerimaan ahli baru pada hari yang sama. Hanya Parti Amanah telah membatalkan konvensyen mereka dan mengarahkan ahli jawatan kuasa dan ahli keluar membantu rakyat walaupun belanja besar mesyuarat telah dibuat. Kegagalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Abdul Latif Ahmad yang menerajui Nadma tidak bertindak seperti sepatutnya ke atas banjir teruk telah mendapat kecaman hebat dari rakyat. Cubaan rakannya Wan Saiful dari Bersatu membela beliau telah mengundang tuduhan bodoh dari Tan Sri Nazri Aziz dari UMNO mendedahkan pertelingkahan dahsyat secara terbuka di antara parti-parti kerajaan sendiri. Inilah kecelaruan menyedihkan anggota parti-parti kerajaan yang sibuk berebut jawatan dan kuasa serta gaji tinggi tanpa memikul dan atau memahami tanggungjawab sepatutnya. Tidak wajar Malaysia mempunyai lebih dari 70 orang berstatus menteri dan timbalan menteri dan ramai penasihat berstatus menteri, tetapi masih teraba-raba tidak mengetahui tugas atau rasa tanggungjawab terhadap rakyat yang menderita. Kalau tidak kerana tindakan terpuji dan berani pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM menjalankan tugas tanpa menerima perintah dari kerajaan, bayangkan betapa lebih teruk lagi korban banjir ini. Situasi pihak tentera berani melanggar birokrasi demi nyawa rakyat membayangkan betapa tidak upaya dan lemah serta lembabnya kerajaan Malaysia pimpinan UMNO, PAS dan Bersatu ini. Tahniah kepada wira negara dari ATM. Pada awal lagi apabila Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man menyatakan berkaitan mesyuarat alam sekitar antarabangsa yang Malaysia tidak terkesan sangat dari kesan global warming, masalah besar sudah patut dapat kita jangka. Selepas itu ucapan beliau dalam bahasa Malaysia di acara alam sekitar peringkat dunia yang tidak mempunyai terjemahan untuk media antarabangsa sekali lagi menunjukkan sikap tidak serius dan amat lemah Malaysia. Tidak ada sikap profesional dan malah sikap tidak bertanggungjawab ditunjukkan. Bandingkan yang berebut jawatan bergaji lumayan serta gila kuasa dengan sikap rasa prihatin anggota Angkatan Tentera yang bergaji rendah dan berkorban bertugas di hutan belantara yang mengambil inisiatif membantu rakyat sebelum diperintah oleh mereka yang berkuasa yang sibuk mengadakan mesyuarat tahunan parti politik masing-masing di bangunan mewah sementara rakyat lemas dan menderita. Apa jenis kerajaan kayangan yang kita miliki hari ini yang begitu buta hati dan membelakangkan nyawa rakyat di tengah-tengah kemewahan yang mereka membolot hadiahkan pada diri sendiri tanpa rasa bersalah di tengah malapetaka menimpa rakyat? Mana perginya Menteri Alam Sekitar dan Air yang menghilang diri di tengah-tengah kemusnahan dan penderitaan rakyat? Mana suara para agamawan kerajaan Melayu Islam yang pandai menghukum atas musibah atas orang lain tetapi menjadi ulama bisu dalam situasi dihadapi kerajaan sendiri yang mengaku serba sempurna dan suci? Sama ada berhadapan skandal wang besar atau malapetaka melibat nyawa rakyat, para agamawan diam membisu, terus tidak berperanan menjadi pasif, menjaga kepentingan perut dan diri serta politik dan bukan menjalankan tanggungjawab dituntut Allah. Allah membuka hati para anggota tentera Malaysia yang bergaji rendah dan hidup dalam kesederhanaan untuk membantu rakyat menghadapi banjir. Menteri-menteri kerajaan yang berebut jawatan dan dalam segala kemewahan terus mabuk ibarat hidup di kayangan.
memandang rendah penderitaan rakyat tertutup hati, peristiwa menghayat hati di depan mereka. Apa yang paling jelas rakyat kini lebih sedar, rakyat berbilang kaum dan agama memerlukan satu sama lain dalam saat dugaan bencana kerana kerajaan yang bertopengkan diri kerajaan Melayu Islam hanya memperlihatkan agama dan kaum untuk kepentingan politik semata-mata dan tidak boleh diharap. Sikap ditunjukkan kerajaan hari ini sebenarnya tidak Islamik kerana membelakangkan mereka yang lemah dan menderita. Solidariti rakyat berbilang agama dan kaum di pusat perlindungan rumah ibadat Islam, Sikh, Kristian dan Buddha semasa bencana tanpa bantuan kerajaan ini patut sudah menyedarkan sifat palsu hipokrit kerajaan ini yang bertopengkan agama. Bersatu berbagai agama dan kaum rakyat akan terus makmur dan selamat sementara muslihat kerajaan hari ini untuk terus pecah perintah divide and rule. Rakyat berbilang agama dan kaum adalah senjata politik mereka untuk terus berkuasa merompak kekayaan negara. Musibah banjir ini menyampaikan mesej penting. Berbeza agama dan kaum bukan menjadikan rakyat Malaysia saling bermusuhan. Sebaliknya membuktikan mereka boleh bantu-membantu secara muhibah untuk selamat bersama, survive. Musuh sebenar rakyat adalah kerajaan mabuk kuasa dan tamak memecahkan perpaduan rakyat supaya mereka terus berkuasa. Apabila musibah banjir melanda, Ali, Acong, Butu dan Steven lah yang terdahulu sampai membantu. Sementara menteri sibuk bermesyuarat politik dan mengambil gambar di majlis pelancaran di bangunan-bangunan mewah khusus bagi golongan kayangan. Lebih 24 jam baru tersentak dari mimpi kayangan mereka. Semoga timbul kesedaran kita rakyat sendiri perlu jaga rakyat. Orang kerajaan kayangan yang mulia mabuk kuasa dan wang susah nak turun ke bumi dan mereka pandang hina. Berita dipetik dari Malaysia Deadline oleh Raja Bahrain Shah, Desember 24, 2021. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Sila tinggalkan komen anda. Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Sila tinggalkan komen anda. Kita punya, jaga Malaysia. Bye-bye.